celik pewarisan bersama dengan Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor ya. Hari tu kita dah banyak cerita tentang mewarisi harta pusaka dari pelbagai sudut dan cabang ni. Oi, kalau yang tak cantik tu saya rasa memang mencabar juga nak ingat balik. Tapi hari ni satu lagi cabang bagaimana seorang datuk boleh mewarisi harta pusaka seseorang si mati. Maknanya yang meninggal tu siapa? Cucunya ke? Itu kita kena tanya ustaz kita yang sudah pun bersedia di talian saat ini. Dan kita bawa kepada anda Eksekutif Pemasaran Sektor Baitul Mal di Majlis Agama Islam Selangor, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hanzalah Zulkifli pagi ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Alhamdulillah. Waras Alhamdulillah. Baik, apa nama, subhanallah, tajuk kita memang setiap minggu ni memang mencabar. Tapi kita yakin sahabat kita sentiasa setia sebab nak nantikan macam mana agaknya siapa lagi yang boleh mewarisi harta pusaka dan mungkin apa kaedah terbaik dalam pewarisan harta pusaka untuk kita pelajari. Hari ni Datuk, bolehkah Datuk mewarisi harta pusaka seorang si mati? Mungkin siapa yang dikaitkan dalam drama kita hari ni Ustaz? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita dalam si celik pusaka dan Baitul Mal ni. Untuk kita mempelajari satu bab berkenaan bagaimana datuk juga boleh mewarisi harta pusaka. Persoalan dia yang kita timbul kat sini, bagaimana datuk mewarisi harta pusaka seorang si mati. Dalam maksudnya, adakah datuk ni boleh dapat harta pusaka si mati? Datuk yang bagaimana dan siapa status datuk ni yang sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baik, kalau kita ikut kalau perbincangan dalam bab faraid ni, dalam tajuk datuk ni sebenarnya panjang dia punya perbahasan dia. Tapi yang kita nak bawa pada hari ini adalah kita nak supaya masyarakat faham datuk ni boleh mewarisi ataupun tidak. Okey, kita nak tengok kedudukan datuk ni bagaimana. Baik, datuk ini pertama siapa yang mati? Sudah tentulah yang mati bila sebut datuk yang mati adalah cucu dia lah. Cucu dia yang mati. Bukan yang datang tu cucu. Yang datang tu cucu, dia tanya, datuk saya dapat pusaka tak? Maknanya yang meninggal bapak dia. Bukan datuk dia yang meninggal. So jadi yang dalam faraid ni kita kena hubung kait dia mestilah dengan si mati. Bila sebut datuk si mati bermakna yang meninggal ni adalah cucunya. Jadi baik. Datuk yang bagaimana? Datuk ni datuk daripada keturunan lelaki dan ke atas. Keturunan lelaki dan ke atas maknanya bapa kepada bapa si mati. Bapa kepada bapa si mati. Sorry, bapa kepada bapa si mati. Dia dah ada selang, ada tiga tu. Dia diselangi tiga orang. Pertama si mati, kemudian bapa dia, kemudian datuk ni. Bapa kepada bapa. Bapa kepada bapa si mati. Tadi saya sebutkan datuk keturunan lelaki ke atas. Maknanya dia bapa kepada bapa si mati dan tidak diselangi dengan waris perempuan. Maknanya datuk sahaja. Ini dia panggil dalam faraid dia panggil datuk sahih lah. Memang datuk sahih. Kalaulah diselangi dengan waris perempuan, maka dia panggil datuk fasid lah. Dia tak jadi dalam kes yang disebutkan ni datuk ni boleh mewarisi atau tidak. Yang kita nak sebut, yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah datuk sahih, yang mana datuk yang tidak diselangi oleh waris perempuan, bapa kepada bapa si mati. Itu dia yang datuk yang kita maksudkan dalam pusaka yang kita sebutkan pada hari ini. Yang ustaz yang macam yang meninggal dunia tu perlu ke lelaki juga ataupun boleh je cucu ni cucu lelaki atau cucu perempuan? Okey, dia tak jadi masalah. Sama ada yang meninggal tu perempuan atau lelaki, yang penting datuk ni tadi adalah daripada bapa tu tadi. Datuk ni adalah bapa kepada bapa si mati. Bapa si mati. Si mati tu dalam turungan sama ada lelaki, perempuan, tak ada masalah. Yang penting dia ada meninggalkan bapa dia tu dah meninggal dulu. Masih ada lagi datuk dia yang masih hidup. So status datuk ni boleh tak mewarisi harta pusaka akan kita bincangkan pada hari ini insya-Allah.
Ustaz jangan tangguh-tangguh Ustaz, baik kita bincang sekarang. Pening kepala nak membayangkan duduk kat mana tu dah satu hal. Tapi boleh tak boleh mewarisi itu pun macam mana? Datuk tu boleh mewarisi harta cucunya yang meninggal dunia. Ya, selesai. Baik, datuk ni dia boleh mewarisi pusaka dalam berapa keadaan. Dalam berapa keadaan. Kalau kita tengok datuk ni adalah kalau dalam waris, datuk ni merupakan waris ganti sebenarnya. Waris ganti. Sebab apa? Syarat dia mestilah bapa tu telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sebab itulah wujudnya datuk tadi. Bila mati, bapa dah meninggal, barulah datuk ni ada. Muncul dia dekat situ tadi. Bila dia muncul di situ, maka datuk ni boleh mewarisi harta pusaka cucu dia. Syaratnya tadi adalah anak dia tu dah meninggal dululah. Dia dah meninggal dunia. Dan ada berapa keadaan yang dia boleh dapat. Bahagian datuk ni macam mana? Datuk ni dia punya bahagian sama macam bapa punya bahagian. Apa yang bapa dapat, contoh bapa dapat 1/3, bapa dapat 1/6, bapa dapat 1/6. Jadi bapa dapat 1/6, datuk pun juga dia ambil bahagian bapa. Dalam Al-Quran sebut untuk bahagian bapa, wali abawai likulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad. Bila setiap satu ibu bapa tu bahagiannya 1/6 jika mereka tidak jika in kana lahu walad. Jadi maknanya datuk bila dia ambil tempat bapa, sama jugalah bahagian dia pun macam tu juga. Jadi dia ada dapat bahagian 1/6, dia ada dapat 1/6 asobah dan dia juga dapat asobah. Ini bila dia mengambil bahagian tempat bapa tu tadi. Kemudian juga ada beberapa keadaan maknanya bapa datuk ni tadi dia akan dapat special sikit bahagian dia. Special bahagian dia maknanya dia akan kalau kita tengok bapa dia boleh menghalang waris-waris yang lain. Bila ada bapa si mati meninggalkan bapa, waris-waris yang lain semua terhalang. Adik-beradik, kemudian waris-waris yang lain terhalang secara total. Bapa tu dah menghalang semua. Tetapi datuk, walaupun dia mengganti kedudukan bapa, dia tidak boleh menghalang secara kesemuanya. Dia hanya boleh menghalang saudara seibu sahaja. Maknanya dia boleh menghalang adik-beradik seibu sahaja. Adik-beradik seibu seberapa dan adik-beradik seberapa, dia tidak terhalang oleh kerana kedudukan datuk. Datuk ni ada tadi. Tapi dia dapat ke tidak? Dia dapat atau tidak tu insya-Allah kita akan bincangkan juga. Sebab tu saya cakap perbincangan untuk datuk ni dia sangat panjang. Cuma kita nak sampaikan pada hari ini yang kita faham supaya tidak kemarin berlaku bila si mati tanya bapa ada lagi tak, kita tanya klien datang, pelanggan datang ataupun orang tanya, kita tanya si mati ada bapa lagi tak, si mati dah tak ada lagi ustaz, dah meninggal. Kena tanya datuk ada lagi atau tidak. Jadi kita tak boleh skip. Sebab datuk ni dia mengganti bapa itu tadi. Menarik. Kes kita sekarang ni maknanya panjang umur datuk tu je. Ustaz dia masih ada setelah anaknya dah meninggal dan cucunya pun dah meninggal dunia. Maknanya datuk ni tadi boleh mewarisi, tapi ada syarat yang Ustaz dah sebutkan tadi. Dan kejap lagi kita cerita pula macam mana kaitan kalau yang meninggal ni, cucu yang meninggal ni ada pula adik-beradiknya dan siapakah yang disebutkan paling hampir dengan mati dan bagaimana pewarisan tu boleh berlaku. Kejap lagi kita akan sambung untuk pusingan kedua. Berehat kejap, tarik nafas dulu, fahamkan apa yang Ustaz Hanzalah kongsikan dan kita kembali untuk cerita pewarisan dan Baitul Mal MAIS. Okey, pastinya pada agama kepada anda semua jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami hanya di Warna Pagi. Inspirasi Islami. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta, tapi jika aku ditimpa bencana nanti, takkan harta terkumpul ini terbiar begitu saja. Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03 55143773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda.
Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Terima kasih untuk anda masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Teman kami dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Celik Pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor. Dengan topik kita pagi ini, bagaimana Datuk mewarisi harta pusaka seseorang si mati, yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita bersama dengan Fadil Ustaz Hanzalah Zulkifli. Ustaz, tadi masa break kan, kita orang kat dalam studio ni pun bergaduh. Kita kata, siapa? Yang sebelah ibu tu siapa? I confused lah. Tadi Ustaz boleh cerita macam mana Datuk dia boleh menghalang adik-beradik belah seibunya Seibu. Dan macam mana pula kaitan kalau adik-beradik si mati, siapa yang sebenarnya lebih hampir untuk mewarisi harta si mati? Sambung Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bincangkan berkenaan datuk, kalau dia boleh mengganti bapa, maknanya dia boleh dapat. Satu keadaan di mana apabila datuk bersama dengan saudara seibu sebapa dan saudara sebapa, datuk tadi dia tak boleh menghalang saudara seibu sebapa dan saudara sebapa tadi. Dia hanya menghalang saudara seibu sahaja. Makna kata dalam ni, bila datuk ada dan ada juga adik-beradik si mati, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, mereka juga mewarisi bersama-sama dengan datuk. Cuma persoalannya, bahagiannya bagaimana dan berapa banyak, dan adakah datuk, itu yang jadi persoalan. Datuk dengan adik-beradik, rasa-rasanya kalau kita fikir logiknya, adik-beradik lebih dekat. Datuk tu dia jauh sikit. Datuk orang tak pernah terfikir, sebab orang pun tak, bila bapak dah meninggal automatik tak fikirlah ke atas. Yang dipikir adalah adik-beradik, dan tentu adik-beradik akan rasa akulah yang mewarisi. Jadi ini jangan kita silap. Bila selagi si mati meninggalkan datuk dan ada adik-beradik saudara seibu sebapa, jadi mereka akan berkongsi bahagian. Perkara ni dalam masalah dipanggil muqasamah. Ini istilah dalam faraid dipanggil muqasamah. Apa dia muqasamah ni sebenarnya? Satu perbahasan yang panjang sebenarnya. Cuma mungkin secara ringkas yang saya boleh sampaikan di sini, muqasamah ni adalah maknanya datuk tadi tu dia posisikan seolah-olah dia adalah saudara seibu sebapa lelaki. Maknanya dia juga akan mengambil bahagian asobah, dan dia kena tengok lah. Dia kena tengok mana bahagian yang lebih menguntungkan dia. Kena tengok. Kalau 1/3 tu lebih menguntungkan, maka dia dapat 1/3. Dalam kaedah muqasamah ni dia akan dapat 1/3 ataupun 1/3 mana-mana yang lebih menguntungkan. Jadi kalau 1/3 bahagian datuk tu lebih menguntungkan, maka datuk akan dapat 1/3 tadi. Jadi dalam hal yang sama baki tadi, adik-beradik tadi tu lah. Adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Ini dia panggil. Dan dalam hal ini juga, datuk ni kalaulah dalam masalah umariatan, ini istilah-istilah yang disebutkan ni, takut memeningkan kepala, umariatan ataupun gharawain. Dalam masalah ni, masalah yang perlu dibincangkan secara khusus lah. Dia secara imbas dia tak faham. Tapi dalam masalah ni, apabila bapa bersama dengan ibu, suami atau isteri, ibu tadi akan dapat 1/6. Datuk tadi kalau bersama dengan ibu, suami atau isteri, ibu tadi akan dapat daripada 1/3 daripada semua harta. Maknanya datuk tadi posisi dia akan menentukan bahagian ibu tadi mendapat berapa.
1/3 baki ataupun 1/3 semua. Posisi datuk tadi mengubah bahagian tu tadi. Sebab tu dah tadi bila dia bersama dengan adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa, dia kena tengok tadi bahagiannya. Mana yang lebih menguntungkan bahagian datuk. Jadi majoriti sahabat dan jumhur ulama, bahagian datuk bila dia bersama, datuk ni bersama dengan saudara seibu ataupun saudara sebapa, dia juga mewarisi harta pusaka tersebut. Dia tak ada istilah datuk jauh, maka yang lebih hampir adalah saudara seibu. Tak. Dia bersama-sama mewarisi harta pusaka tersebut. Maknanya kata dia berkongsi. Adik-beradik si mati, seibu sebapa ataupun adik-beradik si mati sebapa berkongsi dengan bahagian datuk bersama-sama. Berapa bahagian tu kita kena bincangkan secara khusus. Maknanya yang kita nak fahamkan kat sini, mereka boleh dapat, tak ada siapa yang kata terhalang. Datuk tak dapat sebab adik-beradik lebih hampir, ataupun adik-beradik tak dapat sebab datuk lagi dia ke atas, dia lagi king, dia lagi senior, dia dapat. Tak. Maknanya kata dia sama-sama mendapat bahagian pusaka tersebut. Jadi sekarang ni ada datuk-datuk kita terfikir, kalau cucu aku meninggal, anak bapak dia dah tak ada dah. Lepas tu kali tu kan kita boleh, datuk tu bolehlah mewarisi. Tapi aku tak kenal cucu ni siapa. Tak kenal pula cucu. Kat sini penting kita sangat perlu menjaga nasab. Jaga hubungan silaturahim, jaga nasab. Sebab kita kenal cucu kita siapa. Tapi Ustaz, maknanya kalau kita pergi ke Baitul Mal pun akan tanya jugalah, adakah cucu yang meninggal dunia ni ada datuk dia lagi? Ya. Akan ditanya juga soalan tu Ustaz. Kita akan tanya. Dan tadi Ustaz cakap tentang datuk tu jauh daripada cucu tu. Macam mana boleh jadi situasi tu jauh, sedangkan kalau ikut salah-silah kita nampak kedudukan dia di mana? Boleh ke jadi datuk yang jauh daripada cucunya? Jauh tu satu istilah lah, sebab masyarakat selalu faham bila meninggal bapa, dia tak nampak dah datuk kat atas. Dia mesti cakap kata dah tentulah datuk tak ada, bapa dah tak ada. Jadi orang yang lebih tua pada dia mestilah tak ada. Tapi sedangkan datuk ni merupakan waris ganti. Maknanya bila bapa tu dah tak ada, kena cek dulu datuk tu ada lagi atau tidak, hidup lagi atau tidak. Sebab dalam masalah datuk ni ada hadis menyebutkan datuk dia boleh mewarisi harta pusaka. Dalam hadis Imran bin Husain, datang seorang lelaki tanya Nabi, dia ada tinggalkan cucu. Cucu dia meninggal, cucu dia telah meninggal dunia dan dia dapat harta pusaka. Dia tanya, dapat tak harta pusaka? Nabi beritahu dia dapat 1/6. Dan Nabi panggil lagi. Sebelum dia habis, sehinggalah Nabi kata 1/6 dan bagimu 1/6 yang lain. Maknanya dia dapat 1/6 dan baki. Dalam hal ni tadi, datuk tadi boleh mewarisi harta pusaka si mati. Cuma permasalahan yang berlaku apabila datuk tadi bersama dengan adik-beradik, dia timbul datuk dapat ke adik-beradik dapat. Sebenarnya dua-dua dapat. Cuma pembahagiannya itu yang dalam masalah muqasamah dia panggil. Dia kena kira dua-dua semua. Datuk kena kira, 1/3 kena kira, muqasamah kena kira. Muqasamah ni datuk ambil asobah. Mana yang lebih banyak untuk bahagian datuk. Jadi mana yang lebih menguntungkan, itulah sebenarnya untuk bahagian datuk tersebut. Yang penting ada bahagian di situ dan jangan dok buat muka samah lah, muka 50 sen, kepala je. Picam molek benda ni. Masya Allah, maknanya kita kena tahu, kena kenal dan kena tanya khabar juga sebenarnya ahli keluarga kita. Kod siapa yang meninggal dunia, ada tertinggal padanya ahli keluarga yang layak mewarisi harta pusaka. Maknanya kalau kita tak bahagikan sebaiknya, kita akan menzalimi orang lain. Betul tak Ustaz? Betul. Yang sepatutnya dapat, yang layak dapat. Dan sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk boleh pergi juga ke Facebook Wasiat Hibah Pusaka Faraid MAIS, dan juga kalau di Instagram Wasiat Islam untuk dapatkan maklumat-maklumat lanjut mana yang pening-pening kepala nak tanya pun boleh juga hubungi 0355143773. Ya, dan di hujung ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ataupun kesimpulan untuk topik pagi ni Ustaz tentang bagaimana datuk boleh mewarisi harta pusaka seseorang si mati ni Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kedudukan datuk dengan saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa ni kedudukan dia sama je. Kedudukan dia sama sebab penghubung dia dengan si mati adalah bapa. Penghubung dengan si mati adalah bapa.
Sebabkan bapa tadi tak ada, maka adik-beradik dapat. Dengan sebabkan bapa tadi, datuk tadi tak dapat. Datuk tadi pun dapat. Kalaulah si mati tadi meninggalkan bapa, datuk tak dapat, adik-beradik pun tak dapat. Maknanya kedudukan dia sama je. Jadi kedudukan sama je. Dia tak ada kata, datuk dah tua, dia tak payahlah. Tak. Mana boleh. Dia ada. Ataupun mungkin saudara si ibu sebapa tu dia kata, aku ni lama lagi nak hidup, muda lagi. Nak perlukan harta. Dah lah kerja tak ada dan sebagainya. Jadi aku perlukan harta. Jadi bagilah kat aku. Tak, sebenarnya sama je. Kedudukan dia sama. Jadi maknanya bila bapa tak ada, kena kongsi lah sebenarnya. Kena kongsi. Jangan rasa aku lebih dan aku kurang. Dan kita juga sebagai masyarakat, kita jangan terlepas pandang untuk bahagian datuk ni. Bila berlaku kita tengok bapak kita tak ada, kita bapak tak ada. Anak lelaki seorang je semua. Tak, kita tengok datuk tadi ada tak? Anak perempuan. Terus pergi dekat adik-beradik. Adik-beradik pun kena tengok kita punya datuk pada si mati masih hidup lagi. Jadi maknanya kedudukan dia sebenarnya sama je. Tak ada siapa kata lebih dan kurang. Cuma yang kita nak bincang kat sini datuk, kesimpulan yang kita nak sampai kat sini, datuk boleh mewarisi harta pusaka si mati dalam keadaan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Dia boleh mewarisi. Kita tak boleh. Tak boleh skip lah. Kena tahu juga, kena ambil tahu. Cuma perbincangannya berapa bahagiannya detail tu kena datanglah pejabat kita datang, kita bincang, kita sembang dan sebagainya. Kalau pun dalam kursus pun, satu slot khusus sebenarnya bila bincang bab datuk dengan saudara ni. Jadi kita nak bincang kalau masa setengah jam ni memang tak memadai. Tapi yang penting lah, bila kita nak bagi harta pusaka, jangan kita kalau dalam bapa dah meninggal, datuk punya bahagian kita kena pastikan sekiranya datuk tu ada, bahagian dia juga mewarisi harta pusaka. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis daripada Ibnu Abbas, al-hikul fara'ib ya ahliya fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maknanya bakilah bahagian faraid tu kepada haknya. Kalau ada baki tu kepada lelaki. Kemudian apa yang kita nak faham sebenarnya kat sini? Sebab tu pentingnya untuk kita belajar ilmu faraid. Betul. Sangat penting. Terima kasih Ustaz Hanzalah untuk pencerahan tersebut. Memang kalau kita ikutkan masing-masing, setiap keluarga ada kes yang lebih spesifik. Kalau ada info, fakta dan sebagainya, berapa orang tu, itu memang kena rujuk terus pada Baitul Mal, khususnya kalau di Selangor, Majlis Agama Islam Selangor. InsyaAllah dia membantu sahabat-sahabat kita. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz Hanzalah Zulkifli untuk perkongsian kita. Dan insyaAllah minggu depan kita sambung lagi dah. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz Okey. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Al-Fadhil Ustaz Hanzalah hari ni. Jelas, terang dan nyata cerita macam mana datuk boleh mewarisi harta pusaka si mati, dan kalau yang meninggal tu maknanya cucunya lah. Dan jangan lupa wasiat hibah pusaka faraid MAIS, Facebook untuk Baitul Mal MAIS, dan juga IG Wasiat Islam. Ataupun anda boleh hubungi 0355514373. Okey. Dan apa perkongsian untuk rancangan celik pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor menutup tirai untuk Warna Pagi edisi hari Selasa 3 November 2020. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1. InsyaAllah bermula dengan rancangan Syariah Ada Perundangan bersama dengan Puan Siti Syamsiah Maksupi akan bincangkan tentang tajuk tentang wasiat dan hibah, mana satu yang terbaik. Sambung ke apa? Kita sambung balik kan. Tak apa, kita serahkan pula pada pegawai akademik kita dari IKIM pula lepas ni lah, insyaAllah. Baik, untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat bicara itu